Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan taufik dan izin daripadanya memudahkan kita untuk memulakan pembacaan daripada kitab Hasyiah Syekh Abdullah Asy-Syarqawi di atas syarah Imam Al-Allamah Al-Hudhudi, yang mana ini adalah kelas pertama menggunakan medium FB dengan diintegrasikan dengan aplikasi Omlet, dan saya pun tidak berapa biasalah dengan perisian ni. Harap-harapnya dapat kita jadikan wasilah untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu halaqah ini dan kita cuba memahami dan mendalami karangan ulama yang kita sedang baca ini, iaitu Hasyiah Syarqawi. Dan ini satu usaha yang baik daripada sahabat-sahabat, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keikhlasan sahabat-sahabat asatidzah yang ikut bersama memberi kepada kita kekuatan untuk memulakan dan meneruskan sampailah kita selesai daripada pembacaan Hasyiah Syarqawi ini. Okey, sebagaimana yang saya sebut dalam sebelum ini, dalam video sebelum ini, bahawa kita ini secara umumnya kita akan baca daripada Hasyiah Syekh Abdullah Asy-Syarqawi sendiri. Cumanya manhaj dan cara pembacaan kita ialah kita akan baca matan di luar dulu. Contoh ini di luar sehinggalah habis pada tempat yang sesuai, barulah kita akan sambung di dalam. Barulah kita akan sambung di dalam, yang mana lepas itu kita akan fokuskan pada Hasyiah Asy-Syarqawi itu. Jadi apa-apa komen ataupun soalan yang berkaitan, harapnya malam ni kita akan tengok adakah kita dapat menjawab ataupun berinteraksi terus melalui mesej-mesej yang sahabat-sahabat asatizah mesej tersebut, ataupun kalau tak mampu, kita akan jawab pada sesi seterusnya. Kerana saya sedang buka jihaz ataupun device saya ini, dan saya perlu device yang lain pula untuk memerhatikan apakah komen daripada asatizah dan para sahabat sekalian. Sebelum kita mulakan pembacaan kita, marilah sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bacakan Al-Fatihah sebagai hadiah kepada pengarang kitab ini, Syekh Abdullah Syarqawi, seterusnya kepada syarihnya Al-Allamah Al-Hudhudi, dan kepada sahibul matni Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, kepada para ulama illahi salihin, para masyayikh yang menyampaikan ilmu kepada kita, kepada silsilah ilmu kita sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ila ulama'illahi salihin wa awliya'illahil muttaqin. Syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon pada Allah supaya memberi kepada kita memudahkan untuk kita sama-sama menekuni kitab yang kita akan baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahil mutawahhidi fi jalali dhatihi al-mutanazzihi fi nu'uti jabarutihi an syawaibin naqsi wa simatihi al-fa'ali lima yuridu fala mu'arida lima qadahu wala radda lihibatihi. Segala puji bagi Allah Al-Mutawahhidi, yang bertunggalan, yang esa, fi jalali dhatihi, pada keagungan zatnya. Al-Mutanazzihi, yang maha suci ia, fi nu'uti jabarutihi, pada sifat-sifat jabarutihi, pada segala sifat-sifat jabarutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Abdullah Syarqawi memulakan dengan Alhamdulillah. Jadi syarah kepada Alhamdulillah hatta Bismillah sekalipun kita tinggalkan kepada muhasyi kita mensyarahkan kepada syarah nanti, pada syarah Hudhudi nanti, itu akan dibahas panjang. Jadi pada muqaddimah bagi muhasyi kita baca dan terjemah saja, kerana berkaitan dengan Bismillah dan Alhamdulillah ini akan dibahas panjang oleh muhasyi kita pada mensyarahkan qaul syarih, pada menerangkan qaul syarih Imam Al-Hudhudi. Jadi Allah, puji-pujian itu milik Allah yang esa pada jalali dhatihi, keagungan zatnya. Al-Mutanazzihi, yang maha suci, fi nu'uti jabaruti, pada sifat-sifat jabarutnya, sifat-sifat qaharnya, sifat-sifat penguasaan dan kekuatannya. Jadi jabarut di sini merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat al-jalal, bersifat dengan sifat al-qahar. Allah menguasai, Allah menggagahi. Lafaz jabarut ini kita biasa jumpa dalam kitab-kitab tasawuf. Sebagaimana apabila para ulama sufi membahagikan berkaitan dengan alam, ada yang dinamakan alamul mulk, ada yang dinamakan alamul malakut, ada yang dinamakan alamul jabarut. Jadi alamul mulk itu ialah alam yang kita dapat lihat dengan panca indera kita ni, alamul mulk. Yang kedua ialah alamul malakut. Alam malakut ini ialah perkara-perkara ghaib, jin, malaikat dan seumpamanya. Kemudiannya alamul jabarut ini ialah alam yang mana Allah dengan sifat ahadiyahnya yang menggagahi atas makhluk. Itu alam yang tidak tercapai oleh capaian makhluk, yang lebih daripada alam malakut. Sama ada makhluk itu makhluk, malaikat atau jin, dia lebih pada itu. Maka di sini Syekh Abdullah Asy-Syarqawi menggunakan istilah-istilah, kalau kita bangsakan, istilah kesufian lah. Kerana Syekh Abdullah Syarqawi ini ma'ruf tentang dia, kecenderungan dia, bahkan dia itu seorang sufi yang hebat, sufi yang jelas naz'ah sufi dia, sufiah beliau itu, hatta dalam karangan dia dipilih kalimah-kalimah yang kita kata yang begitu tinggi, dan kita kata bombastik lah istilah kita. Jadi apa yang dimaksudkan ialah Allah Ta'ala maha suci fi nu'uti jabarutihi, maha suci dia pada sifat-sifat keagungannya, an syawaibin naqsi, daripada syawaibun naqsi. Syawaib jamak pada syaibah. Syaibah ni makna benda-benda yang mendatang, benda-benda halus yang mendatang, yang berbentuk kekurangan. Syawaibun naqsi, syawaibu an-naqsi.
kekurangan sedikit pun tidak. Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Suci. Maha Suci Allah an syawaibin naqsi. Maha Suci Allah daripada campuran-campuran kekurangan, daripada habuk-habuk ataupun perkara-perkara kekurangan. Wasimatihi, dan juga tanda-tanda kekurangan. Ini satu yang menjelaskan bahawa dalam masalah tanzih Allah Subhanahu Wa Taala, kita wajib mengiktikadkan Maha Suci Allah daripada segala kekurangan, segala sifat dan tanda yang tidak layak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-fa'ali lima yurid, yang sangat membuat bagi apa yang dikehendaki. Dialah yang melakukan apa yang dihendak. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fa'alun lima yurid. Fala mu'arida lima qadahu. Tidak ada yang dapat menolak bagi apa yang dia telah tentukan, dia telah qada'kan. Wala radda lihibatihi, dan tidak ada yang dapat menolak pemberian Allah Ta'ala. Hebah iaitu pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila Tuhan nakkan sesuatu, nak beri sesuatu, maka tidak ada sesiapa yang mampu menolaknya. Jadi sebagaimana dalam ilmu yang kita belajar, bahawa ini dipanggil sebagai bara'atu al-istihlal. Bara'ah dengan ain, bukan dengan hamzah. Bara'ah al-istihlal, iaitu keindahan, kecantikan permulaan, di mana ayadhkura fi muqaddimah ma yushiru ila al-maqsud, iaitu seseorang itu menyebut pada muqaddimah percakapan atau penulisan dia sesuatu yang menunjukkan apa tujuan dan maksud penulisan dia itu. Itu dipanggil bara'atu al-istihlal. Was-salatu was-salamu, selawat dan salam, ala sayyidina Muhammadin, ke atas penghulu kita, tuan kita Muhammadin, Nabi Muhammad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wasitati iqdin nabiyyin wal mursalin as-sadiqi al-muballighi li amri rabbihil amin. Selawat dan salam ke atas sayyidina, penghulu kita Nabi Muhammad, wasitati iqdin nabiyyin, yang diumpamakan umpama wasitah iqdin nabiyyin, permata tengah yang permata ulung di antara permata-permata para nabi dan para rasul. Iqdun ni ialah kita panggil permata lah, loket-loket, rantai. Jadi kalau rantai tu dia gitu-gitu, ada permata tengah tu yang paling besar. Jadi diumpamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, baginda lah yang paling menjadi tumpuan, yang paling cermelang, yang paling hebat di antara para nabi dan para rasul. Muhammad wasitati iqdin nabiyyin, yang duduk tengah daripada permata-permata para nabi dan rasul. Ini dah satu bentuk tashbih lah, mengumpamakan nabi itu dengan permata yang duduk di tengah di antara permata-permata lain. Dialah yang paling cermelang, paling besar dan paling terutama. As-sadiqi, yang bersifat dengan benar. Al-muballighi, yang menyampaikan li amri rabbihi, bagi perkara urusan Tuhannya. Al-amini, dialah yang diberi kepercayaan, yang dipercayai. Nabi SAW digelar Al-Amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, dan ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat Nabi dan juga tabi'in, wa tabi'ihim, dan orang yang mengikut para tabi'in tadi, bi ihsanin, dengan kebaikan, dengan kebajikan, ila yaumiddin, sehingga ke hari akhirat. Amma ba'du, adapun selepas itu, yang di amma ba'du ni juga satu
perbincangan panjang. Kalau tidak silap dia akan sebut jugalah nanti pada muhasyiah akan sebut pada membincangkan tentang qaul asy-syarih. Amma ba'du, adapun selepas pada itu, fayaqulu kathirul masawi Abdullah bin Hijazi al-mashhur bisyarqawi. Maka berkatalah kathirul masawi, yang mempunyai banyak dosa. Tawaduk daripada beliau. Makna aku ni orang banyak dosa. Setara dia sekalipun lah. Apatah lagi kita. Siapa nama dia? Abdullah ibn Hijazi. Nama dia Abdullah ibn Hijazi. Kita dah ada dalam sebelum ini. Kita bincangkan tentang terjemah Imam Asy-Syarqawi. Al-mashhuru bisyarqawi, yang dikenali dengan Asy-Syarqawi. Nisbah kepada kawasan di Mesir, Syarqiyah. Nisbah pada muhafazah Syarqiyah. Apa kata beliau? Qad talaba minni ba'dul ikhwani an aktuba ala syarhil allamati Syekh Muhammad bin Mansur al-Hudhudi. Sesungguhnya telah meminta daripadaku oleh sebahagian para ikhwan, para sahabat-sahabatku, an aktuba, bahawa aku menulis. Jadi ikhwan ni maknanya di kalangan para tulabul ilmi dan juga para ulama jugalah. Minta daripada Syekh Asy-Syarqawi. Syekh Asy-Syarqawi pada zaman dia diberi jolokan ataupun dia mendapat kedudukan sebagai Syekhul Islam ketika itu. Syekh Jami'ul Azhar. Syekh Jami'ul Azhar. Maka sebahagian daripada sahabat beliau meminta supaya dia tulis ala syarhi alama, di atas syarah al-alama Syekh Muhammad bin Mansur al-Hudhudi, ala Ummil Barahin, di atas kitab Ummil Barahin, al-musammati bis-sughra, yang dinamakan kitab Ummil Barahin tu dengan sughra. Kita kenali sebagai Aqidah as-Sughra. Siapa yang tulis itu? Lil allamati Abi Abdillah Muhammad ibn al-Wali Salih Yusuf As-Sanusi. Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Kitab Ummul Barahin ataupun Sughra itu ialah kitab Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Maliki Al-Maghribi At-Tilmisani. Ia berasal daripada Tilmisan, iaitu di Algeria sekarang. Minta apa? An aktuba, minta talaba minni ba'du ikhwan an aktuba, bahawa aku menulis hasyiatan. Ini jadi maf'ul bagi aktuba, menulis satu hasyiah. Jadi hasyiah ini, kalimah hasyiah ni biasanya diitlak ke atas syarah kepada syarah. Dia biasa dalam tradisi penulisan ulama Islam, kalam yang asal itu, yang jami' ataupun yang menjadi asas itu dipanggil matan. Yang mensyarahkan matan tu kita panggil syarah lah, panggil syarah. Yang mensyarahkan pada syarah itu biasa dinamakan sebagai hasyiah. Ambil daripada kalimah hasyiah ni, makna tepi. Kerana sebahagian daripada hasyiah itu pada zaman dulu ditulis pada tepi-tepi. Nampak tak? Ditulis pada tepi-tepi. Jamak ni hawashi. Jamak hawashi. Ada juga mahshi. Mahshi tu jenis makanan. Mahshi, makanan. Okey, jadi minta daripada aku supaya menulis hasyiah. Tatadammanu, yang mengandungi tawdiha ma katabahu alaih, penerangan apa yang ditulis di atasnya itu oleh guru kami. Katabahu alaihi syaikhuna, fa'il bagi kataba. Apa yang ditulis oleh guru kami, al-allamah, allamatuz zaman. Allamatuz zaman, guru kami allamatuz zamani wa faridul asri, yang allamatuz zaman, yang sangat alim pada zaman tersebut. Faridul asri, yang unggul, makna yang satu-satu pada waktu tersebut. Dipuji guru dia lah. Dipuji guru dia, makna nak cari orang macam tu payah. Farid, dia yang tunggal.
pada zaman tersebut dari segi keilmuan tingginya, payah nak cari serupa dia. Faridul asri wal awan, yang tunggal, yang hanya yang kita kata yang hebat pada zaman tersebut dan ketika itu, Syekhul Islam Al-Syekh Al-Adawi As-Sa'idi. Jadi dia minta menerangkan apa yang ditulis oleh Syekh Al-Adawi As-Sa'idi. Minta tulis hasyiah terhadap syarah ke Syekh Adawi tadilah. Apa yang Syekh Adawi syarahkan di atas matan atau di atas syarah Syekh Al-Hudhudi. Kenapa minta itu? Kenapa minta Syekh Syarqawi buat hasyiah ini? Ini ilahnya. Liqusuri fahmi ghalibin nas. Kerana kita kata kusur, lemahnya pemahaman kebanyakan manusia. Anistitla'i tawali'i dhalika. Daripada mendapatkan, memahamkan tawali'. Tawali' ni maknanya kita kata apa yang terbit daripada kalam-kalam penulisan Syekh Adawi tadi. Payah orang nak faham apa yang dibincangkan daripada penulisan Syekh Adawi. Kenapa payah itu? Lima hawa, kerana yang apa yang terkandung minat tahqiq dalam kalam Syekh tersebut, daripada tahqiq, perbincangan tentang tahqiq, iaitu perbincangan dengan berdasarkan dalil-dalil, dikemukakan rudud-rudud. Jadi apa yang mengandunginya daripada tahqiq, iaitu penelitian dan juga ketelitian dalam perbahasan. Maka sebab itu ramailah di kalangan ikhwan Syekh minta Syekh Asy-Syarqawi buat hasyiah lah, supaya kami dapat juga faham apa yang dibincangkan oleh Syekh Al-Adawi tadi. Jadi tahqiq ini sebenarnya istilah merujuk kepada seorang itu dia mendatangkan ayat tiab al-mas'alata bid-dalil, mendatangkan masalah itu dengan dalil. Jadi dalil-dalil serta perbincangan yang dibuat itu memerlukan kepada hasyiah. Kerana itu mereka minta daripada Syekh Asy-Syarqawi supaya dibuatkan hasyiah. Yang mana lima hawa, apa yang terkandung daripada tahqiq allazi lam yujad fi ghairihi, yang tidak ada didapati pada selainnya. Yang mana tahqiq dan juga perbincangan atau huraian yang dibuat oleh Syekh Adawi ini, itu tidak didapati pada selainnya daripada kitab-kitab lain. Maka fa'ajabtuhu. Ini fa'ajabtuhu ini di mana ni? An aktuba kan? Jadi maka aku menyahutkan kepada mereka. Aku pun terimalah permintaan mereka. Qad talaba minni kan, minta daripada aku, fa ajabtuhu, maka aku sahutlah permintaan mereka, ila zalika, kepada permintaan mereka itu. Wa in kuntu lastu ahlan lima hunalika. Wa in kuntu, walaupun aku ini, wa in kuntu lastu, walaupun aku bukanlah ahli bagi yang demikian itu. Ini tawaduk daripada Syekh Syarqawi. Maknanya kalau ikutnya aku ni tak layak lah, walaupun aku bukan ahli untuk tulis demikian itu. Tapi aku buatlah juga kerana nak ra'i hajat, nak tunaikan hajat daripada para sahabat beliau. Lagi kata Syekh Syarqawi, wa dhamamtu ilaihi fawaida, dan aku tambahkan ke dalam ke dalamnya apa yang Syekh akan tulis ini, aku tambahkan juga fawaidah. Maf'ul bagi dhamam tu beberapa faedah sami'tuha minhu, yang aku dengar faedah itu daripada Syekh Al-Adawi As-Sa'idi hala qira'atihi li dzalikal kitab, ketika pembacaannya bagi kitab tersebut. Jadi di samping dia terangkan daripada Syekh Adawi tadi, huraian-huraian dia tulis juga faedah-faedah. Jadi faedah ni kadang-kadang benda yang tidak berkait dengan secara langsung dengan kitab itu. Tapi dia ada
faedah ni lah. Ya, sebab itu penting bagi seorang talibul ilmi. Penting kepada seorang talibul ilm, jangan dia ambil ringan tentang faedah-faedah yang diterima daripada mulut masyayikh ni. Kerana apa? Kadang-kadang benda faedah itu mungkin tidak berkaitan dengan tajuk itu, tapi dia sebenarnya kalau kita nak cari, kena cari kitab besar-besar, mutawalat. Tapi kadang-kadang disebut masyayikh ni sebut, tapi dia tak, kadang-kadang mereka sebut saja, tak kata sila salin, sila tulis. Apa dak? Ya, atas orang lah. Sebahagian mereka beri dalam ceramah itu macam-macam. Ada orang ambil sikit, ada orang ambil banyak. Ada orang perasan mana yang bernilai, ada yang tak perasan, dia nampak tak ada apa-apa. Jadi para guru-guru masyayikh kita ni, al-kibar ni, mereka ni bila bercakap tu kadang-kadang, kalau mereka itu orang yang tamakun dalam ilmu, masing-masing akan dapat buah dia, akan dapat ambil istifadah. Cumanya tengoklah, ada orang tak layan pun sebab dia tak nampak apa yang penting. Ada orang kenal, dia kenal ni penting, maka dia akan tanda, dia akan buat catatan, dia akan ingat, dia akan simpan. Supaya apa? Kadang-kadang benda yang diberi tu, nak cari balik tu bukan main payah. Dan pengalaman kita belajar masa dulu pun, kadang-kadang kita pelik beberapa faedah-faedah yang para masyayikh beri ni, tapi kita tulis. Bila kita mutalaah mengaji ni, baru kita jumpa apa yang guru kita sebut tu sebenarnya ada dalam kitab yang besar-besar. Yang mana masa tu kita kalau ikutnya, benda ni pelik, dan benda ni kadang-kadang yang tak valid ataupun tak ada kaitan dengan pengajian kita. Maka itu penting. Faedah-faedah daripada yang kita ambil itu, kita tulis dulu. Kalau kita tak tahu pun, biarkan dulu, simpan dulu. Jangan cepat-cepat iktiraf. Takut-takut kita jadi mahrum. Kita digolongkan di kalangan orang yang tak dapat, mahrum daripada ilmu yang Allah Ta'ala beri. Jadi aku tambahkan juga faedah-faedah sami'tuha minhu, yang aku dengar daripada Syekh Adawi, hala qiraatihi, ketika pembacaan dia bagi kitab tersebut. Ketika pembacaan dia daripada kitab tersebut. Dan juga apa kata dia lagi? Wa ba'dha, dan aku tambahkan juga ba'dha masailah, beberapa masalah mimma kutiba alaih, daripada apa yang ditulis di atas kitab itu. Aku tambah beberapa isu-isu, masalah-masalah, perbincangan-perbincangan yang berkaitan dengan kitab tersebut, diambil min hawashin wa syurrahin, yang diambil daripada hawashi dan juga syarah-syarah. Jadi apa yang dibuat oleh Syekh Syarqawi ni bukan sekadar mentafsirkan ibarat, tapi ditambah lagi faedah-faedah dan masalah-masalah yang diambil daripada hawashi dan syarah-syarah. Jadi itu, sebab itu kita kata Hasyiah Syarqawi ni, dan begitulah kalau kita tengok hasyiah beliau kepada kitab-kitab lain, banyak diletak dalam hasyiah itu benda-benda yang daripada ilmu yang pelbagai. Daripada ilmu mantiknya, ilmu akliyatnya, nakliyatnya dimasukkan banyak. Sebab itu pembacaan bagi hasyiah ini, sebagaimana kita sebut pada video sebelum ini, kalau dari segi bagi orang yang mula-mula baru nak mengaji akidah, kurang sesuai lah. Kerana dia akan menyebabkan kita punya tumpuan itu akan jadi berterabur. Sekejap bincang ibarat, sekejap rak, lepas tu jawab balik, lepas tu rak balik. Kita akan nampak lagi lepas ni. Lepas tu bincang pasal kalimah, lepas tu bincang tentang berkaitan balaghah dan seumpamanya. Bagi orang yang mula-mula belajar, dia kurang sikit, kurang dapat istifadah kalau terus kepada hasyiah ini. Tapi kalau syarah hudhudi ke atas matan Sanusi itu sangat baik itu. Kalau dibaca syarah tersebut di atas matan Sanusi, itu sangat baik dan itu sesuai untuk mengajarkan dan mempelajari akidah bagi orang yang ingin menumpukan pada masalah akidah. Jadi ini bukan maksudnya kita mengangkat diri ataupun cuma peringatan supaya kita tidaklah menghentam. Kenapa baca
baca begini, kata mengajar akidah apa payah gini. Bukan masalah payah, ini peningkatan, sebab itu benda ni penting. Benda ni penting. Jadi para asatidzah kita yang lain banyak dah mengajar, banyak dah ada, dan masya-Allah mereka memberi sumbangan masing-masing. Ada juga yang membicarakan isu-isu berkaitan khilafiyah, berkaitan bagaimana ayat mutasyabihat tu sangat bagus tu. Cuma apa yang kita buat ini ialah penumpuan kepada hasyiah ini berdasarkan orang yang kita kata dah selesai dah fardu ain, dan juga ingin melihat kepada apa yang ditulis ulama dalam hasyiah, terutamanya Syekh Abdullah Syarqawi yang kita baca ni. Okey. Maka kata Syekh Abdullah Syarqawi, faja'at bihamdillah, maka datanglah dengan bihamdillah, dengan puji-pujian bagi Allah itu, maka jadilah, maksudnya ja'at bihamdillah, maka jadilah dia, datanglah hasyiah itu hasyiyatan nafisatan, sebagai hasyiah yang sangat berharga. Nafisah ni yang berharga, jami'atan yang menghimpunkan. Ni maknanya dia pujilah sikit. Puji ni salah ke tak? Dia kadang puji ni tengok pada niat lah. Ulama dipuji kitab ni kadang untuk memberi targhib, untuk menggemarkan. Nampak tak? Supaya orang yang baca tu akan jadi gemar, akan jadi berminat. Nampak tak? Bukan dia nak kata maka saya tulis kitab ni, maka kitab saya ni tak ada apa-apa banding kitab lain, mana orang nak baca gitu. Nampak tak? Jadi puji kitab dia sendiri ni bukan atas dasar nak takabur atau atas dasar dia nak menunjuk-nunjuk, tapi sebagai nak mentadrib, memberi galakkan supaya orang yang baca itu akan memberi penumpuan. Maka itu satu niat dan qasad yang mahmud, yang syar'i, yang diterima. Maka jadilah dia, datanglah dengan semuanya bihamdillah lah, dengan Allah Ta'ala, puji-puji bagi Allah itu, alhamdulillah, jadilah hasyiah itu hasyiyatan nafisatan, hasyiah yang sangat bernilai, jami'atan yang menghimpunkan, ja'alahallahu ta'ala. Dan lagi pun dia pun tutup dengan doa. Dia kata ja'alahallahu ta'ala khalisatan, moga-moga Allah Ta'ala menjadikan hasyiah itu khalisatan liwajhihil karim, ikhlas kerana redha Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang Al-Karim, yang maha mulia. Dia pun doalah supaya Allah Ta'ala jadikan perbuatannya ikhlas. Dan begitulah juga kita berdoakan supaya kita, niat kita dan juga apa yang kita buat ini ikhlaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nafa'a biha an-naf'al 'amimah, dan didoa lagi supaya Allah Ta'ala memberi manfaat dengan hasyiah itu akan sebagai an-naf'al al-'amim, manfaat yang umum. Manfaat yang umum ni kalau kita ikutnya di i'rab sebagai maf'ul mutlaq, nafa'a an-naf'al 'amim, akan sebagai manfaat yang umum. Jadi doa dia doa, moga-moga kita dapat manfaat daripada kitab ini. Kama nafa'a bi usuliha, sebagaimana Allah Ta'ala memberi manfaat juga dengan usulnya, asal kitab ni. Apa dia? Syarah Hudhudi. Asal daripada itu juga apa dia? Matan Imam Sanusi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma istajib, moga Allah Ta'ala istijabahkan doa itu. Okey, selesai pada itu, maka Syekh Abdullah Syarqawi dia terang satu berkaitan dengan syarih itu. Berkaitan dengan syarih Muhammad bin Mansur Al-Hududi. Wal Hudhudi mansubun li'arabil hadahidah. Hudhudi ini disandarkan kepada kaum Arab daripada bangsa kabilah Hadahidah. Jadi kalau kita nak nisbahnya, nisbahnya Hudhudi lah. Sebab kita ada juga orang baca Hadhidi ke apa kan, Hadahidah. Hadahidah ni dia kalimah jamak dah sebenarnya. Nampak tak? Sirah atau rupa dia itu jamak dah. Mafa'ilah.
Jadi kalau ikut kaedahnya wahidun subnasiban lil jam'i illam yushabih wahidan bil wad'i. Ibn Malik kata wal wahidun subnasiban lil jam'i. Wahid itu kalimah mufrad itu hendaklah dinisbahkan bagi kalimah jamak. Illam yushabih wahidan bil wad'i, kalau tidak berlaku tasyabuh. Tidak berlaku tasyabuh pada wad'i. Sekejap ya. Halo, Assalamualaikum. Ya Ustaz. Ana ada ngaji Allah Ustaz. Faedah ke? Tak. Boleh. Tak dekat. Tak. Kereta warna hitam tu. Boleh. Ford. Boleh. Okey, terima kasih banyak. Jazakallah khair. Okey, jadi ini nisbah. Maka bila kita nak nisbah hadah-hidah, kembali kepada mufrad je lah. Macam abadilah. Abadilah itu, kita kalau Abdullah ramai, kita panggil abadilah. Bila kita nak nisbahkan, kita nisbah pada hak mufrad lah. Abd. Jadi abadilah tu nisbah ada al-abdali. Nampak tak? Jadi nisbah dia al-hudhudi. Mansubun dinisbahkan li'arabil hadah-hidah, kepada bangsa Arab hadah-hidah. Siapa ni? Hadah-hidah ni qabilatun. Ai hiya qabilatun. Hadah-hidah ni adalah satu qabilah bi Misra, di Mesir. Min qabaili iqlim al-Bahirah, daripada kabilah-kabilah penduduk yang duduk di Bahirah, di Mesir lah. Okey. Itu berkaitan dengan al-hudhudi itu. Was-sanusiyu, Sanusi pula mansubun li Bani Sanus. Ini nisbah kepada Bani Sanus. Bani Sanus itu qabilatun ma'rufatun bil Maghrib, satu kabilah yang terkenal di Maghrib. Maghrib ni makna barat Islam, termasuk bahagian Mesir ke atas, Algeria, Jazair, Morocco, semua itu. Bahagian Afrika yang atas itu dipanggil Maghrib, Biladul Maghrib. Jadi itu kabilah Bani Sanus yang terkenal di Maghrib. Kemudian Syekh Syarqawi kata wala asla liqauli man nasabahu ila sanusah. Dia kata tidak ada asal. Tak ada asal sebenarnya. Tak asal ni maknanya tak betul lah. Tak ada asal sandaran, tidak ada sandaran bagi pandangan liqauli man, pandangan orang yang mengatakan, yang menisbahkan Sanusi itu ila Sanusah, menisbahkannya kepada Sanusah. Dia kata Sanusi itu nisbah kepada Sanusah, dan Sanusah tu hiya baldatuhu allati nasha'a biha, iaitu negeri yang Imam Sanusi membesar padanya. Dia kata asal Sanusah. Jadi pandangan itu la aslalahu, tak ada sandaran. Kenapa? Li'adami wujudi baladin bil maghribi, kerana tidak ada negeri di Maghrib Arab itu tusamma bidzalika, yang dinamakan dengan Sanusah. Tak ada. Tak ada tempat nama Sanusah di sana. Jadi kerana itu dia kata la aslalahu, pandangan tu tak ada asal, tak ada sandaran. Wa huwa hasaniyun. Dan Imam Muhammad bin Yusuf Sanusi ni, dia berketurunan Hasani. Nisbatun ilal Hasan ibni Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, nisbah kepada Hasan bin Ali, cucu Nabi Sayyidina Hasan ibni Ali, menantu Nabi radhiyallahu ta'ala anhuma. Daripada sebelah mana? Min jihati ummi abih, daripada pihak mak kepada ayahnya. Ummi abih, makna mak kepada ayahnya, tok dia lah. Tok dia belah ayah. Nampak tak? Nenek belah ayah. Min jihati ummi abihi. Jadi sabit ke nasab pada sebahagian pandangan mazhab, dia sabit nasab jugalah, walaupun daripada pihak tersebut. Okey. Kemudian dia ceritalah sedikit berkaitan dengan Imam Sanusi. Sebagaimana yang disebut panjang kita sebelum ni, sebut secara ringkas lah. Terjemah berkaitan Imam Sanusi itu boleh sahabat-sahabat asatizah sekalian tengok dalam kitab-kitab yang lebih panjang.
wa huwa mimman azharallahu bihi ad-din, dan dia itu daripada orang yang Allah Taala menzahirkan dengannya agama. Allah Taala meneguhkan, menzahirkan agama dengan Imam Sanusi ni. Jasa dia besar. Wa assasa usulahu, dan Allah Taala dengan Imam Sanusi ni, dia telah mengasaskan usul din, mentaksiskan, meletakkan kaedah asas kepada usul agama, terutamanya dalam akidah. Wa tabahhara fil ulum, dia ini sangat meluas dalam ilmu dia. Fil ulumi kulliha, pada ilmu keseluruhannya. Sebagaimana kita sebelum ini, dia juga dalam ilmu tib pun, dia ilmu perubatan pun dia ada bahagiannya. Wa balagha minal wara'i wazuhdi al-ghayatal quswa, dan sampailah dia daripada kewarakan dan kezuhudan ghayatal quswa, makna had yang paling tinggi. Maknanya dia sangat-sangatlah warak, sangat-sangatlah dia itu orang yang zuhud. Sampailah daripada kewarakan dan kezuhudan dia itu had yang paling tinggi. Wa ta'alifuhu kathiratun, dan tulisan-tulisan beliau ini banyak. Tablughu 45, boleh mencapai 45 lah, 45 jodol buku ataupun penulisan dia. Minha, di antaranya ialah syarhuhul kabiru, syarahnya yang besar, syarah dia al-musamma bil maghribi bil muqarrib ni, bil muqarrib, al-musamma bil bukan bil maghribi ni. Bil maghribi itu di negeri Maghrib lah. Kalau ikutnya ialah buku yang dinisbahkan kepada Imam As-Sanusi, ialah Al-Muqarrib Al-Mustawfi Ala Al-Hawfi. Itu dia, Al-Muqarrib. Ini kalau kita lihat kepada terjemah Imam Sanusi sendiri, kita akan jumpalah kitab itu Al-Muqarrib Al-Mustawfi fi Syarhi Faraidil Hawfi. Maka nampak hatta kalau lihat dalam nuskah yang ada dengan sahabat sekalian macam mana, bil Maghrib juga kalau ikut namanya Al-Muqarrib. Jadi ini kena tu sikit lah, Al-Muqarrib, qaf Al-Muqarrib. Jadi sebab itu kalau kitab dahulu mereka buat dhabit Al-Muqarrib bil qaf, takut tukar dengan ring. Nampak tak, tulisan tu lebih kurang sama je tu, kepala dia tu. Titik pula kadang-kadang titik tu ada yang jatuh. Jadi nama kitab tu Al-Muqarrib Al-Mustawfi Ala Al-Hawfi. Maka ini kitab tu kathir, antaranya syarah itu kathirul ilm, ini banyak ilmu dalam ini. Namanya kalau ikutnya sampai situ lah, apa nama ni, namanya sampai situ, kathirul ilm, banyak ilmu yang dalam disimpan dalam kitab tersebut. Allafahu, Syekh Sanusi tulisnya, wa huwa bnu tis'a asyarata sanah, wahwa benu 19 sanah. Dia ketika itu umur 19 tahun. Masa tu umur 19 tahun, makna muda lagi. Dah tulis dah kitab Al-Muqarrib Al-Mustawfi ni. Jadi kitab ni rasanya mungkin dalam bentuk makhtutat lagi ya kot. Maka bila dia tulis itu, wa ta'ajjaba, rasa ta'ajub oleh syaikhuhu, oleh gurunya, hina ra'ahu, ketika dia melihatnya. Jadi syekh dia tengok, dia tunjuk ke tok guru dia lah. Tunjuk kepada tok guru dia. Jadi ialah bila kita mengaji ni, kita janganlah, maknanya bila rasa pandai, kita tidak minta pandangan dan juga nasihat irsyad daripada guru-guru orang lebih tua. Itu penting. Ni kadang kita tak habis lagi mengaji pun,
Kita rasa kita hebat dah, kita putuskan hubungan kita dengan para guru. Itu bahaya tu. Itu sangat bahaya. Mazlaqah itu sudah jadi tempat glitchy je gitulah. Bila kita rasa kita dah boleh dah bertatih, kita pun putuskan hubungan kita dengan para guru. Nasihat pun kita dak minta, itu bahaya. Jadi bila guru dia takjub, kata masya-Allah, hebat kitab mu tulis ni. Hina ra'ahu, ketika melihat, wa amarahu, lalu dia suruh bi ikhfa'ihi. Guru dia kata sembunyikan dulu. Tengok orang tua ni, orang yang para masyayikh tu, guru-guru ni yang Allah Taala beri buka mata hati ni, dia nampak benda yang kadang-kadang kita orang awam ni, kita orang biasanya nampak macam dia tu tak ada apa-apa. Tapi guru dia kata apa? Amara bi ikhfa'ihi, sembunyikan dulu, jangan zahirkan lagi, jangan sebarkan lagi. Hatta yakmula, sehinggalah sempurna, hatta yakmula sinnuhu, sempurna umurnya, 30. Mu jangan sebar lagi kitab ni sehingga usia kamu 30 tahun. 30 sanatan. Tunggu umur 30 tahun baru mu keluar, baru kamu sebarkan. Apa sebab? Dia Tok Guru larang ni kadang-kadang ada sebab, bukan deki. Nampak tak? Bukan deki. Kita kadang-kadang larang kita mengaji dengan si fulan, mengaji kitab ni, kata tak usah baca kitab ni, jangan baca lagi kitab ni, bukan sebab deki. Kita rasa kita dah mahir dah, kita rasa kita dah pandai, kita boleh bahasa Arab, kita dah boleh baca kitab besar-besar. Tapi kadang-kadang Tok Guru kata jangan lagi, tunggu dulu, stop dulu, KIB dan seumpamanya. Kita tak faham murak. Tapi Tok Guru dia kata jangan lagi sehingga sempurna 30 tahun. Apa sebabnya? Li'alla ta'khuzahu al-ainu, supaya tidak kena penyakit ain. Gitu. Dia umur-umur awal, muda-muda ni, masa tengah semangat ni, takut-takut bila ada benda yang takjub, menyebabkan orang takjub, bila orang cakap, orang tersebar mulut, takut-takut ada di kalangan mereka tu ada hasad dan seumpamanya. Bila kena penyakit ain, maka jadi futur. Daripada asalnya semangat jadi tak semangat. Asalnya bersungguh-sungguh ataupun boleh penulisan, akhirnya tak boleh menulis. Jadi dibimbang supaya agar tidak kena penyakit ain. Nampak tak? Waqala, kata siapa ni? Waqala la nadhira lahu fima a'lamu. Kata Tok Guru dia tadi lah. La nadhira lahu fima a'lamu. Tidak ada yang serupa dengannya pada apa yang aku tahu. Maknanya tak ada orang boleh menandingi kitab ni dari segi kehebatan ilmu yang ada dalam tu lah. Wa da'a lahu, dan Tok Gurunya berdoa kepada dia. Tunjukkan bahawa bukan guru tak dibenci, bukan guru tak didengki dan seumpamanya. Tapi ada sebab yang disuruh itu. Tuwfiya yaumal ahad, wafat Syekh Sanusi ni pada hari Ahad. Ba'da asri, lepas daripada asar al-thamina asyara, hari ke-18, thamina asyara 18 min Jumadal akhirah, daripada Jamadi akhir, sanata khamsin, tahun 590 800 iaitu 800 tahun 800 sanata khamsin wa tis'ina wa thamani'atin, 895 hijrah. 590, lepas tu thamani'ah, 895 hijrah. Wa umruhu, dan umur dia ketika itu berapa? Umur dia 63 sanah, 3 dan 60, iaitu 63 tahun. Wa faharihu miski, maka bersemerbaklah. Fahar ni makna bau, semerbaklah rihul miski, bauan kasturi. Binafsi mautihi, dengan ketika meninggalnya itu, pada saat meninggalnya itu. Wa qabruhu, dan kubur Syekh Sanusi ni masyhurlah fi Tilmisan, di Tilmisan di Jazair. Yuzaru, dan yuzaru diziarahi, kuburnya diziarah, orang mari ziarah semua. Qala, apa lagi
yang berkaitan dengan Imam Sanusi ni, qalla an yujada ala wajhil ardi ta'lifun. Amat sedikit an yujada, bahawa ada di atas muka bumi ni ta'lifun, satu tulisan karangan. An yujada ta'lifun, sangat sikit lah ada penulisan yufidu ma'rifatallah, yang memberi faedah mengenal Allah Ta'ala, bil barahin, dengan burhan, dengan dalil-dalil al-qati'ah, yang jelas, yang memutuskan. Yang memutus maknanya yang sangat jelas, dalil-dalil qati'ah, fi aqrabi zamanin, pada masa yang singkat. Sikit sangat ada penulisan yang di atas ada di muka bumi lah, yang dapat memberi kenal Allah Ta'ala, akidah berkaitan Allah Ta'ala pada masa yang singkat. Sikit sangat. Makna nak banding hak lain, hebatnya karangan dia ni lah. Qalla an yujada, sedikit sahaja, amat sedikit lah bahawa didapati penulisan yang memberi manfaat mengenal Allah Ta'ala dengan barahin qati'ah pada masa yang singkat, muayyidatan, ataupun muayyadatan, yang muayyadah, yang dikuatkan bis sunnati wal Quran, dengan dalil sunnah, hadis dan juga Quran. Sangat sedikit, qalla an yujada ala wajhila ta'lifun, satu penulisan, mithlu, yang umpama aqaidihi, umpama dengan akidah Imam Sanusi ni. Sikit sangat. Yang nak serupa dengan akidah Imam Sanusi, tak, makna amat sikit lah. Ini satu pujian lah. Makna akidah dia ini dapat memberi kenal dan memberi faham akidah dalam masa yang singkat. Dikuatkan dengan dalil sunnah dalam Quran, dikuatkan dengan burhan qati'ah, dalil-dalil yang qati'ah. Amat sedikit. La siyama, lebih-lebih lagi, hadhil aqidatu, lebih-lebih lagi akidah ini. Mana sughra ni lah. Ini memang masyhur dan juga mujarrab, diakui bahawa barakah yang ada pada akidah as-sughra ataupun umul barahin ni ma'ruf sejak zaman-zaman ma'ruf. Fa innaha, kana sesungguhnya akidah ini, ahsanu muallafatihi, sebaik-baik, seelok-elok karangan dia, wa ajma'uha, dan yang paling menghimpunkannya. Itu ni kata Syekh Syarqawi. Memanglah ini boleh kata antara hak paling baik dan juga paling menghimpunkan. Nak banding kitab-kitab dia hak lain memang panjang lah tu, tapi hak ni nilai dia dan juga kepentingan manfaat dia, masya-Allah. Qad madahaha, dan telah memuji akidah ini, musannifuha, oleh pengarang tu sendiri, biqaulihi, dengan katanya. Imam Sanusi sendiri pujilah. Puji dengan maksud ialah tahadduts bi ni'matillah, nak bercakap dan juga nak menceritakan tentang nikmat Tuhan, nak menggemarkan kepada pembaca, nak membuatkan orang iqbal, orang datang kepada akidah dia tu. Dia puji, dia kata biqaulihi innaha saghiratul jirmi, kitab akidah aku ni kecil saja jirim saja. Saiz dia kecil, kathiratul ilm, tapi ilmunya banyak. Muhtawiyatun, mengandungi, ala jami'i aqaidi, di atas segala akidah, at-tauhid, mengandungi segala akidah tauhid. La ya'dilu, yang tidak berpaling daripadanya, ba'da littila'i alaihi, setelah dia ittila', setelah dia ittila' ni makna dia meneliti dan juga dia membaca kitab ini, dia tidak akan berpaling. La ya'dilu anha ba'da littila'i alaiha, setelah dia mendapatkan akidah ini, walihtijaji lima fiha, dan berhujah, dia menggunakan hujah dengan apa yang ada dalam kitab ini, illa la ya'dilu illa man, la ya'dilu illa man. Jadi man ni jadi fa'il kepada ya'dilu. Istisna ni istisna mufarragh, dimula dengan nafi, fa'il dia tak ada lagi tu. La ya'dilu illa man, jadi man jadi fa'il bagi ya'dilu. Tidak berpaling daripada akidah ini setelah dia mengkaji dan
meneliti hujah-hujah dalam tu, kecuali man huwa minal mahrumin, orang yang termasuk di kalangan orang yang mahrumin, yang diharam, yang disekat daripada mendapat rahmat dan juga mendapat kemuliaan Tuhan. Sampai gitu sekali kata. Makna kalau orang tu baca kitab aku, dia telah meneliti dah faham kitab aku, tiba-tiba dia berpaling, dia tolak tepi. Dia tolak tepi, dia tolak tu, orang tu sebenarnya orang yang mahrumin, yang diharamkan, yang disekat daripada mendapatkan kurniaan Tuhan. Gitulah kita kata. Sebab apa? Sebab benda hak molek tiba-tiba kita tak ambuh. Orang beri makanan sedap, tak ambuh nak ambil makanan biasa. Orang itu tak ada lah nikmat tersebut. Kenapa? Idla nadhira laha, tidak ada yang serupa dengannya fima alim tu, pada apa yang aku tahu, pada perkiraan dan pengetahuan aku, tak ada yang dapat diserupakan dengan akidah ini. Wahya bifadlillah, dan dia akidah ini dengan kemurahan dan anugerah Allah. Tazhu, dia itu menjadi cemerlang. Jadi tazhu, dia meninggi dan cemerlang, bimahasiniha, dengan segala keindahannya, ala kibar, dengan segala kebaikan dan keindahannya, ala kibari dawawin, di atas kitab-kitab yang besar-besar. Kibari dawawin, dawani makna kitab-kitab besar lah. Dia yang naik, dia yang cemerlang, dia yang ulung, mengatasi dengan daripada kitab-kitab dawawin lain, kitab-kitab yang besar lain. Kemudian panjang ni, rasanya kita intaha daripada kalam musannif sendiri, kalam Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Kita berhenti di sinilah dulu untuk kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada keesokan harinya. Kalau ada apa-apa persoalan dan juga perbincangan, ataupun ada apa-apa yang boleh dikongsikan, tafadhal mashkura. Ada tersilap dan seumpama, tak ada masalah. Kita boleh sama-sama an-nushu fillah, nasihat menasihati dalam agama Allah SWT. Okay? Jadi saya cuba bukalah ni dalam FB ni, kok ada soalan ataupun pertanyaan yang berkaitan. Kalau tidak ada apa-apa, kita sambung pada esok hari lah. Dia itu menjadi cemerlang. Jadi taz liwajhihil karim. Okey. Nampaknya tidak ada apa-apa. Kalau ada pun soalan, boleh tanya dalam FB itulah. Sebab kita nak tutup live ni, tanya secara offline pun tak apa dalam FB. Kalau sempat kita jawab dalam FB itu. Sekadar tu saja untuk malam ni. Wabillahi taufik. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.